Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Nur Masitah binti Johan selaku pensyarah akhlak tasawuf grup 5. Kami daripada grup 8 akan membentangkan tajuk pembentangan contoh peribadi ahli tasawuf Imam Ghazali. Terlebih dahulu saya memperkenalkan, nama saya ialah Intan Nurhafizah binti Rusni, nombor metrik I191034551, dan ahli kumpulan saya iaitu yang pertama ialah Nur Syazatul Akmal binti Samsudin I191035507, yang kedua Nur Fatin Adila binti Ishaq I191035520, yang ketiga Nurul Syafiqah binti Ayub I191035517. Saya selaku pembentang pertama akan membentangkan pengenalan dan latar belakang Imam Al-Ghazali. Seperti yang kita sedia maklum, ilmu tasawuf amat penting kepada kehidupan kita seharian. Ilmu ini perlu dipelajari oleh semua manusia untuk membentuk sahsiah dan akhlak yang terpuji dalam diri setiap manusia. Ilmu tasawuf mengajarkan semua manusia untuk patuh pada perintah Allah dan meninggalkan larangannya, dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai sumber inspirasi semua manusia kerana baginda ialah kekasih Allah. Dalam mempelajari ilmu tasawuf ini, kita perlulah mengenali juga tokoh-tokoh yang hebat dalam bidang tasawuf ini. Salah seorang tokoh hebat yang menguasai bidang tasawuf ialah Imam Al-Ghazali, yang ironisnya sejarah dan perjalanan hidupnya masih terasa asing terhadap masyarakat sekarang. Kebanyakan kaum muslimin tidak mengenali beliau dengan lebih rapat. Justru itu, kaum muslimin hendaklah mengenali beliau dan mencontohi akhlak dan peribadi beliau. Yang pertama, saya akan menceritakan biodata Imam Al-Ghazali, riwayat hidupnya. Nama sebenar beliau ialah Abu Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali. Beliau digelar Al-Ghazali Al-Tusi. Nama-nama gelaran lain yang digelar untuk beliau antaranya Hujjatul Islam, Siraj Al-Mujtahidin, dan Zain Al-Abidin. Beliau digelar Al-Ghazali bersempena dengan gelaran bapaknya yang bekerja sebagai seorang pemintal bulu kambing, Al-Ghazal, dan terdapat sesetengah pendapat mengatakan gelaran beliau bersempena kampung kelahirannya di Ghazalah. Nama panggilan beliau ialah Abu Hamid. Beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan 1058 Masihi di Tusia, Khurasan, Iran. Beliau wafat pada hari Isnin 14 Jamadil Akhir pada tahun 505 Hijrah bersamaan 1111 Masihi di Tus, dan dikebumikan di tempat kelahirannya iaitu Perkuburan At-Tabaran. Imam Al-Ghazali berasal daripada keluarga yang miskin. Bapa beliau ialah seorang ahli sufi yang warak dan alim dan mempunyai cita-cita yang tinggi, iaitu berhasrat ingin melihat anak-anaknya menjadi orang alim dan soleh. Menjelang kewafatan bapanya, ia mewasiatkan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya dari kalangan orang yang baik. Dia berpesan, "Sungguh saya menyesal tidak belajar qad atau tulis-menulis Arab, dan saya ingin memperbaiki
apa yang telah saya alami pada kedua anak saya ini. Maka saya mohon engkau mengajarinya dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan untuknya. Bapa beliau bercita-cita untuk memiliki atau melihat anaknya menjadi orang yang alim dan soleh. Ini terbukti apabila Imam Al-Ghazali merupakan seorang ulama, ahli fikir dan ahli falsafah Islam yang sangat terkenal hingga sekarang. Yang kedua, saya akan menceritakan pendidikan Imam Al-Ghazali. Pada peringkat awal, beliau mendapat pendidikan secara percuma disebabkan keluarganya yang miskin. Pada ketika itu, beliau mempelajari bidang ilmu fiqh. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajarannya dalam bidang tauhid, mantik, usul fiqh dan falsafah, serta menyelidik dan mengkaji semua pemikiran empat mazhab sehingga beliau mahir dalam bidang tersebut. Selepas itu, beliau menyambung lagi pelajarannya dengan seorang guru yang bernama Ahmad Al-Razqani. Kemudiannya pula berguru dengan Abu Nas Al-Ismail di Jordan. Oleh kerana Imam Al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu, beliau dilantik sebagai mahaguru di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Untuk mendalami bidang ilmu falsafah, beliau telah mengembara ke beberapa tempat seperti Mekah, Madinah, Mesir dan Jerusalem. Semasa pengembaraannya untuk menuntut ilmu, beliau telah menulis kitab Ihya Ulumuddin yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran Islam dalam semua masalah yang mana masih digunakan pada masa kini sebagai rujukan. Walaupun Imam Al-Ghazali pakar dalam bidang tasawuf, falsafah dan lain-lain, akan tetapi beliau sedikit ilmu hadis dan sunnah Rasulullah yang seharusnya menjadi pengarah dan penentu kebenaran. Oleh yang demikian, beliau mengakhiri kehidupannya dengan kembali mempelajari ilmu hadis dan berkumpul dengan ahlinya. Setakat itu saja pembentangan daripada saya. Kita teruskan pada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfatin Adila binti Ishak, nombor matrik I19103520. Okey, di sini saya ingin menerangkan salah satu ciri-ciri yang terdapat dalam akhlak tasawuf dalam diri Imam Ghazali, iaitu menjaga kebersihan atau membersihkan hati. Dari kecil beliau sudah diajar oleh seseorang imam. Dekat sini saya akan ceritakan bagaimana kisahnya beliau dapat ilham untuk menjadi ahli tasawuf. Okey. Dekat sini Imam Ghazali lalu bertanya kepada saudaranya, daripada mana engkau belajar ilmu pengetahuan seperti itu? Okey, ceritanya ni dekat saudaranya ni, masa time Imam Ghazali tengah sembahyang berjemaah, saudaranya ni melihat ada dekat dalam diri Imam Ghazali ni ada darah. Lepas tu saudaranya ni pula menjauhkan diri daripada Imam Ghazali. Jarakkan sikit lah. Lepas tu selesai usainya solat, Imam Ghazali pun bertanya, kenapa kau menjauhkan diri? Lepas tu, aku telah melihat engkau ada darah macam tu, ada kekotoran. Lepas tu Imam Ghazali mengakulah sebab dia tengah sembahyang tu memikirkan hal orang yang bertanya tentang haid, begitu. Lepas tu Imam Ghazali pun bertanyalah kepada saudaranya, dari mana engkau belajar ilmu pengetahuan itu? Lalu saudaranya ni pula menjawab, aku belajar ilmu kepada Syekh Al-Utaiki, iaitu seorang tukang jahit sandal-sandal bekas, maksudnya macam kasut lah. Lepas tu Imam Ghazali pun
pergilah kepada Syekh tadi tu. Lepas tu dia berkata, saya ingin belajar kepada Tuan. Syekh tu berkata, mungkin saja engkau tidak kuat menuruti perintah-perintahku. Lepas tu Imam Ghazali pun jawablah, insya-Allah saya kuat. Lepas tu Syekh Al-Utaiki berkata, bersihkan 10 lantai ini. Lepas tu Imam Ghazali hendak dengan sapu, tapi Syekh itu berkata, sapulah, bersihkanlah dengan tanganmu. Maksudnya bersihkan lantai 10 tu dengan tangan. Sanggup hidup macam tu lah. Lepas tu Imam Ghazali pun menyapunya lantai dengan tangannya. Kemudian dia melihat kotoran yang banyak dekat tangannya tu. Lepas tu bermaksud menghindari lah kan. Dah tangan kita dah kotor, jauhkanlah sikit kan, dengan menghindari kotoran itu. Namun Syekh berkata, bersihkan pula kotoran itu dengan tanganmu. Maksudnya bersihkan tangan kita ni lah kan. Okey. Lepas tu Imam Ghazali lalu bersiap membersihkan dengan menyisingkan pakaiannya. Dia menyisingkan, lepas tu melihat keadaannya demikian, Syekh berkata, bersihkanlah kotoran itu dengan pakaian itu. Maksudnya dengan pakaian Imam Ghazali tu bersihkan tangannya. Lepas tu Imam Ghazali pun turutlah perintah Syekh tersebut dengan hati yang redha dan ikhlas. Tetapi sebelum Imam Ghazali nak buat tu, dah dilarang oleh Syekh. Katanya Syekh tu kata, pulanglah. Lepas tu Imam Ghazali dah tibanya dekat ke rumah tu, dia macam mendapat ilmu pengetahuan luar biasa lah. Dan Allah telah memberikan ilmu laduni atau ilmu kasyaf yang diperoleh dari tasawuf atau kebersihan hati kepadanya. Okey, maksudnya dekat sini kita boleh lihat dengan lantai tu pun kita kena bersih apatah lagi hati kita yang sentiasa kena bersih. Dengan cara apa? Dengan cara muhasabah diri, baca Al-Quran dan sebagainya. Okey. Next pula, sumbangan Imam Al-Ghazali. Antaranya, Imam Al-Ghazali adalah seorang ahli fiqh Islam yang meninggalkan jasanya yang dapat dinilai melalui hasil-hasil karyanya. Okay. Lepas tu yang kedua, beberapa hasil karya Imam Ghazali telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa Eropah untuk dijadikan rujukan kepada para penuntut di pusat pengajian tinggi. Hasil karya beliau yang terkenal ialah Ilyah Ulumuddin yang merangkumi banyak bidang, iaitu ilmu fiqh, akidah, falsafah, akhlak dan tasawuf. Semua hasil-hasil tulisan beliau mempengaruhi ahli-ahli fiqh Islam selepas beliau seperti Jalaluddin Ar-Rumi, Syekh Al-Ashraf, Ibn Rushd dan Syekh Waliyullah. Lepas tu kebanyakan hasil karya beliau berbentuk falsafah. Oleh yang demikian, pengkaji-pengkaji barat menganggap beliau sebagai ahli falsafah. Antara hasil-hasil penulisan beliau yang lain adalah Al-Munqidh bin Adalal, lepas tu Mijalul Amal dan sebagainya. Maksudnya dekat sini kita boleh tengok Imam Ghazali banyak terbitkan karya-karya yang berkaitan tadi itulah ilmu fiqh, akidah dan sebagainya. Dekat sini pun kita boleh lihat Imam Ghazali juga seorang yang orang yang mahir dalam ilmu tasawuf. Okey, dari itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazata Akmal binti Syamsuddin, nombor matrik I191035507. Seterusnya saya akan menceritakan mengenai kisah Imam Al-Ghazali dengan seekor lalat yang menyebabkan beliau telah masuk ke dalam syurga. Pada suatu hari, ketika Imam Al-Ghazali ini sedang menulis kitab, tiba-tiba datang seekor lalat lalu menghinggap di mangkuk dakwatnya. Lalat tu kemudian meminum cecair dakwat Imam Al-Ghazali kerana lalat tu sangat haus. Disebabkan lalat itu sangat haus, Imam Al-Ghazali ni hanya membiarkan saja tanpa menghalaunya daripada meminum dakwatnya itu. Nak dijadikan cerita, apa yang menyebabkan Imam Al-Ghazali ni masuk ke dalam syurga? Berdasarkan dialog di mana setelah Imam Al-Ghazali ni wafat, selama beberapa hari tu seorang sahabat yang berhampiran dengan dia telah bermimpi berjumpa dengan Imam Ghazali. Dalam mimpi tu terjadilah dialog antara mereka, iaitu di mana sahabat ni bertanya kepada beliau,
"Wahai Hujjatul Islam, apa yang telah diperbuat Allah kepadamu?" Kemudian Imam Al-Ghazali ni jawab apa? "Allah telah menempatkanku di tempat yang paling baik." Maksudnya tempat paling baik tu syurga lah kan. Kemudian sahabat tu tanya lagi, "Gerangan apakah sampai engkau ditempatkan Allah di tempat yang paling baik itu? Apakah kerana kealimanmu dan banyaknya kitab-kitab bermanfaat yang telah kau tulis?" Kemudian Imam Al-Ghazali ni jawab, "Tidak. Allah memberiku tempat yang terbaik hanya kerana pada saat aku menulis, aku memberikan kesempatan kepada seekor lalat untuk meminum dakwatku kerana kehausan. Aku lakukan itu kerana aku sayang pada makhluk Allah." Melalui kisah ni, disebabkan Imam Ghazali masuk ke dalam syurga sebab beliau ni telah menolong seekor lalat yang haus, di mana lalat tu telah meminum cecair dakwatnya itu. Kemudian Imam Ghazali ni tak halang, sebabnya beliau ni buat semua tu kerana dia sayang pada makhluk Allah. Dari kisah ni dia bawa kita banyak pengajaran tau, iaitu di mana kita digalakkan untuk melakukan amal ibadah walaupun nilainya tu kecil, tak sebesar seperti menunaikan haji. Contoh dia lah bersedekah, tolong orang dalam kesusahan. Dia dapat menjadikan seseorang Muslim itu mempunyai sifat nilai kasih sayangnya kepada makhluk. Maka kita ni tidak boleh meremehkan amalan kecil, kerana sebesar zarah pun apa yang kita buat akan diperhitungkan di akhirat kelak. Allah telah berfirman di dalam surah Al-Zalzalah ayat 7, "Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah." Maksudnya, barang siapa yang mengejarkan kebaikan seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Kesimpulannya, berdasar kisah ini dan ayat tersebut telah mengajak kita untuk melakukan amalan kebaikan walaupun ianya kecil. Jangan sesekali kita ni memandang remeh terhadap amalan tersebut. Hal ni disebabkan amalan kecil ni lah yang berkemungkinan yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak, serta menjadi asbab kita dilindungi dari siksaan kubur. Oleh itu, sentiasalah kita untuk berbuat baik sesama makhluk dengan mewujudkan sifat kasih sayang antara satu sama lain. Seterusnya, mengenai sifat peribadi Imam Al-Ghazali. Antara sifat-sifat peribadi yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali adalah beliau digelar sebagai Hujjatul Islam. Ia merupakan gelaran yang menjadikan satu penghormatan yang telah diberikan kepada beliau disebabkan kecekapan dan kekuatannya dalam berhujah bagi membela agama Islam. Yang kedua, beliau mencintai ilmu pengetahuan dan memiliki ketinggian ilmu, di mana beliau sanggup meninggalkan segala kemewahan hidupnya bagi bermusafir serta mengembara dan meninggalkan kesenangan hidup demi ilmu pengetahuan. Selain itu juga banyak lagi sifat peribadinya, seperti beliau ni sabar menghadapi kesusahan hidup, mempunyai daya ingatan yang kuat, cintakan ilmu, sangat gigih dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Ini antara sifat peribadi Imam Al-Ghazali lah yang disenaraikan. Ada banyak lagi sebabnya. Nama saya Nurul Syafiqah binti Ayub, nombor matrik I19103517. Sebelum saya mengakhiri dengan kesimpulan tentang kepribadian Imam Al-Ghazali, suka untuk saya ceritakan tentang satu kisah, di mana kisah ini berkaitan dengan kepentingan ilmu bagi Imam Al-Ghazali. Kisah ini berkaitan dengan teguran perompak yang menjentik jiwa Imam Al-Ghazali. Keluarga Imam Al-Ghazali bukanlah datang daripada kalangan orang yang beradab, tetapi mereka kuat dalam pegangan agama. Ayahnya merupakan seorang penenun bulu dan memiliki sebuah kedai di Pekantus. Walaupun hidup sederhana, ayahnya ini seorang yang sangat merendah diri, bahkan soleh. Dia tidak mahu mensia-siakan hidup Al-Ghazali. Lalu,
ayahnya membawa Imam Al-Ghazali menemui seorang guru yang merangkap ulama di kampung mereka, yakni Imam Ahmad Al-Razkani. Daripada ulama tersebut, Al-Ghazali mempelajari pelbagai aspek ilmu, antaranya ilmu fiqh, hafalan Al-Quran, tata bahasa Arab, ilmu hisab, fiqh dan sebagainya. Setelah bapanya meninggal dunia, Imam Al-Ghazali membuat keputusan untuk meneruskan pembelajarannya di Jurjan. Di sana, Al-Ghazali berguru dengan Syekh Ismail bin Sa'ad Ismail. Setiap ilmu yang diperolehi daripada gurunya itu akan dicatat satu persatu. Hal ini dilakukannya selama 5 tahun. Setelah bertahun-tahun mengembara ke tempat orang untuk menimba ilmu, akhirnya Imam Al-Ghazali memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Segala catatan yang telah ditulis sepanjang pengajiannya itu disusun rapi dan dikumpul lalu dimasukkan ke dalam satu beg yang dibawa bersamanya. Dalam perjalanan ketika itu, secara tiba-tiba Imam Al-Ghazali ditahan oleh beberapa orang perompak dan mereka merampas segala barang yang dibawa oleh Al-Ghazali. Tatkala salah seorang daripada perompak itu sedang menggeledah barangan Imam Al-Ghazali, tiba-tiba sambil menunjukkan satu beg dan berkata, Imam Al-Ghazali berkata, "Wahai perompak, kalian boleh mengambil semua baranganku ini, tetapi tidak boleh mengambil ini." Buku yang dipegangnya, helaian lembaran kertas yang dipegangnya. Perompak itu pun hairan, lalu saling berpandangan antara satu sama lain. Menurut mereka, apa yang tidak boleh diambil itu pasti isinya lebih berharga dari yang lain. Lalu mereka pun berebut mengambil beg tersebut lalu membuka isinya. Alangkah terkejutnya mereka kerana tidak ada apa yang istimewa dalam beg tersebut, melainkan hanya kertas-kertas yang hitam sahaja. Dan salah seorang perompak tu bertanyalah, "Wahai pemuda, untuk apa engkau menyimpan kertas-kertas buruk ini?" Dan Imam Al-Ghazali menjawab, "Itulah barang-barang yang paling berharga dalam hidupku dan tidak bernilai bagi diri kalian." Perompak itu bertanya lagi, "Untuk apa kertas-kertas ini?" Dan Imam Al-Ghazali menjawab, "Ini adalah hasil pembelajaranku selama bertahun-tahun. Jika kalian merampasnya, maka hilanglah ilmu yang ada padaku dan sia-sialah segala usaha yang aku lakukan selama ini." Bertanya salah seorang lagi daripada mereka, "Apa? Ilmu engkau selama bertahun-tahun hanya lembaran-lembaran ini sajakah?" Dan Imam Al-Ghazali menjawab, "Ya, benar." Perompak itu bertanya lagi, "Wahai pemuda, ilmu yang disimpan ini..." Perompak itu berkata, "Wahai pemuda, ilmu yang disimpan di dalam bungkusan ini dapat dicuri. Sebenarnya bukanlah ilmu. Fikirkanlah hal ini sebaiknya." Dan Imam Al-Ghazali tidak menyangka kejadian kerompakan itu benar-benar mengubah persepsi dan pemikirannya selama ini. Sejak itu, Imam Al-Ghazali nekat untuk menghafaz segala ilmu yang dipelajarinya, lalu disimpan dan diingatnya. Bukan hanya disimpan di lembaran kertas saja, malah perlu dihafal dan mengamalkannya. Siapa sangka tindakan dan perubahan yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali ialah hasil daripada teguran si perompak yang benar-benar mengubah dirinya. Dan kini, beliau dikenal seluruh dunia sebagai pakar dalam pelbagai bidang ilmu Islam. Bahkan dianggap sebagai ensiklopedia pada zamannya itu. Okay. Seterusnya, karya beliau yang terkenal ialah Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin
dan banyak lagi. Seterusnya, kita masuk kepada kesimpulan. Okay. Imam Al-Ghazali adalah tokoh besar dalam dunia intelektual Islam dengan kepribadian beliau yang sangat menjadi contoh teladan bagi masyarakat. Ilmu tasawuf ialah ilmu yang menyuluh perjalanan seseorang mukmin di dalam membersihkan hati dengan sifat-sifat mahmudah atau sifat-sifat mulia dan menghindari atau menjauhkan diri daripada sifat-sifat mazmumah, iaitu yang keji dan tercela. Ilmu tasawuf juga bertujuan mendidik nafsu dan akal supaya sentiasa berada di dalam landasan dan peraturan hukum syariat Islam yang sebenar sehingga mencapai taraf nafsul mutmainnah. Antara syarat-syarat untuk mencapai taraf nafsu mutmainnah ini apa? Ialah banyak bersabar serta banyak melalui penderitaan. Daripada masalah yang datang, perlulah kita banyak bersabar. Imam Al-Ghazali telah menggariskan 10 sifat mahmudah, iaitu sifat yang terpuji di dalam kitabnya Arba'in fi Usuluddin. Sifat mahmudah ini adalah sifat yang terpuji yang dituntut oleh Islam supaya diamalkan oleh umatnya. Sifat-sifat utama yang tergolong dalam sifat-sifat yang mahmudah ialah pertama, taubat. Taubat ni membersihkan hati. Kedua, khauf, iaitu takut kepada Allah. Ketiga, mahabbah, kasih sayang sentiasa ingat kepada Allah. Keempat ialah zuhud. Zuhud ni ialah menggunakan nikmat dunia sekadar yang perlu sahaja. Sabar, yakni menahan diri daripada keluh kesah. Segala ujian yang datang, mestilah sabar. Ataupun musibah yang datang. Seterusnya, syukur. Syukur ni sebagai memuji setiap nikmat daripada Allah. Apa yang Allah bagi, nikmat, makanan, rezeki, perlulah bersyukur. Seterusnya, ikhlas. Setiap perbuatan diniatkan untuk mendapat keridaan Allah, mendapat mardatillah. Seterusnya ialah tawakal, yakni menyerah diri sepenuhnya kepada Allah. Sekali kita usaha, dah banyak usaha, seterusnya tawakal. Yang ke-9 ialah redha. Redha yakni tenang hati terhadap apa yang datang daripada Allah. Segala ujian, segala musibah, perlulah redha. Yang seterusnya 10, zikrul maut. Yang bermaksud sentiasa ingat mati dan memperlengkapkan diri untuk menghadapi kematian. Maksudnya kita kena sentiasalah ingat mati. Sebab ajal ni tak tahu, tak menentu masa. Dan Imam Al-Ghazali juga menggariskan 10 sifat mazmumah, iaitu sifat yang tercela di dalam kitab tersebut. Pertama ialah banyak makan. Kedua, banyak bercakap. Ketiga, marah. Macam kalau kawan tegur sikit, tiba-tiba je marah tanpa sebab kan. Keempat ialah hasad. Hasad, dengki, iri hati kan. Yang kelima ialah bakhil, kedekut, berkira kawan. Yang keenam, cintakan kemegahan. Yang ketujuh, cintakan dunia sampai tak ingat dah akhirat. Yang ke-8, membanggakan diri. Yang ke-9, ujub. Yang ke-10 ialah riya, menunjukkan. Sekian, terima kasih.